Pengalaman tinggal di asrama memberikan Anda pelbagai kenangan berharga, termasuk kisah-kisah pelik dan menakutkan yang sering dikaitkan dengan asrama. Tambahan pula, ramai orang mengatakan sekiranya tinggal di asrama selalunya terkena histeria. Itu belum lagi bunyi benda pelik kedengaran di bilik kosong apabila ramai pelajar pulang ke rumah. Seolah-olah sudah menjadi perkara biasa berhadapan dengan situasi seram di asrama, sehingga timbul pelbagai cerita dan kejadian yang boleh dikatakan rumit tetapi benar. Perkara itu juga berlaku kepada Nizam, bukan nama sebenarnya. Peristiwa yang menimpa dirinya berbelas tahun yang lalu masih boleh membuatkan beliau akan berasa seram sejuk setiap kali mengenangkan peristiwa misteri di asrama yang pernah dilaluinya di alam persekolahan. Nizam memberitahu kisah seram mula menyelubungi dirinya apabila berpindah ke sebuah sekolah di kawasan Dua Banda. Pada mulanya, Nizam merasakan semuanya berjalan seperti biasa. Malah dia bertuah kerana mempunyai rakan pelajar di asrama yang satu kepala. Tetapi imbau Nizam, kisah seram yang menimpanya bermula apabila rakan sebiliknya memintanya menukar katil baru, walaupun warden asrama menyuruhnya menggunakan katil 2 tingkat di bahagian bawah. Enggan bertengkar dengan arahan yang diberikan, Nizam terus mengalihkan barangnya dari katil di bahagian atas ke katil bahagian bawah, dan menurut sahaja, tetapi Nizam masih bertanya-tanya kenapa tidak dibenarkan menggunakan katil di bahagian atas. Di dalam benak Nizam ketika itu ada pelbagai macam persoalan, tetapi kerana tidak mahu mempunyai masalah dengan rakan sebilik, Nizam hanya mengikut sahaja. Setelah melihat reaksi Nizam yang kelihatan seperti tidak gembira apabila dipindahkan ke katil bahagian bawah, Aziz, iaitu kawan sebilik Nizam, mengatakan bahawa sekiranya Nizam tetap berdegil mahu tidur di katil bahagian atas itu, Nizam nanti akan kerap bermimpi aneh. Kemudian bulu roma Nizam terus naik apabila salah seorang penghuni asrama, iaitu Alif, memberitahu katil bahagian atas itu agak keras kerana ramai yang tidur di katil bahagian atas tersebut akan bermimpi bermacam-macam perkara pelik dan aneh, kerana menurut cerita dari senior mereka yang sudah tamat belajar, katil itu mungkin pernah digunakan oleh seorang bekas pelajar yang telah meninggal dunia akibat kemalangan, dan dikatakan pelajar tersebut meninggal bersama 2 orang adiknya yang lain di dalam kereta yang dipandu ayahnya. Dan katil berkembar di bahagian atas tersebut pernah digunakan oleh pelajar yang telah meninggal dan masih diletakkan di ruang tersebut untuk digunakan oleh pelajar yang lain. Nizam mulai terdetik perasaan takut setelah mendengar cerita Alif. Nizam mula-mula terfikir akan rakan-rakan asramanya
mungkin cuma bergurau dan sengaja untuk menakutkannya. Mana mungkin katil orang yang telah meninggal masih diguna pakai dan sudah tentu katil tersebut sudah dibuang, kata hati kecil Nizam. Dipendekkan cerita, pada suatu hari Nizam merasakan sakit perut yang amat memulas-mulas ketika di dalam kelas. Dan setelah selesai kelas sesi petang pada hari itu, Nizam bergegas untuk balik ke bilik asrama untuk berehat. Dan apabila masuk waktu maghrib, kesemua rakannya pergi solat berjemaah di surau, tetapi Nizam yang masih sakit perut memutuskan untuk bersendirian di bilik asrama sahaja dan tidak mengikuti rakan-rakannya yang lain. Dan saat inilah pengalaman seram pertama yang dialami oleh Nizam saat bersendirian di bilik asrama berseorangan. Nizam yang sedang berehat menutup lampu dan sedang cuba untuk melelapkan mata di katil di bahagian bawah. Tetapi tiba-tiba Nizam terasa ada satu lembaga memerhatikannya dari katil bahagian atas. Dengan secepat kilat, mata Nizam terbuka luas dan terus bangun dan bangkit melihat katil di bahagian atas. Tetapi tidak ada sesiapa pun di bahagian atas katil tersebut. Nizam pun kembali ke katil bawah dan menyambung tidurnya. Tetapi ketika sedang baring, Nizam terdengar bunyi tapak kaki kanak-kanak berlari dan tiba-tiba terdengar suara kanak-kanak menangis. Oleh kerana tidak selesa dengan bunyi bising yang tidak jelas yang datang dari arah yang tidak diketahui, Nizam pun cepat bangkit walaupun perutnya masih lagi memulas-mulas. Namun setelah bangkit dari katil, suara tangisan kanak-kanak tadi terus terhenti. Ketika Nizam cuba berfikiran positif, tiba-tiba Nizam terhidup bau yang sangat pelik dan aneh dan bertanya-tanya dari mana datangnya bau tersebut. Oleh kerana merasakan perutnya masih sakit, maka Nizam pun kembali ke katilnya dan cuba melelapkan mata sekali lagi. Tiba-tiba Nizam seperti melihat satu lembaga dari atas katil dengan kepala dari atas memerhatikan Nizam sedang tidur dengan wajah yang menggerunkan. Nizam mulai cemas dan cuba menampar mukanya beberapa kali untuk memastikan adakah dia sedang bermimpi atau tidak. Tetapi ternyata beliau sedang di alam nyata. Nizam cuba memberanikan diri dan menengking. "Hoi, kau siapa?" Tiba-tiba lembaga yang menjenguknya tadi di atas katil tiba-tiba hilang, dan Nizam pun menoleh ke depan. Lembaga yang ada di atas katil tadi tiba-tiba berada tepat di hadapannya. Nizam seperti terkunci mulutnya dan lidahnya keluh seribu bahasa. Dan dalam beberapa ketika, Nizam melihat kesemuanya gelap. Pada masa yang sama, rakan-rakan Nizam pun baru sahaja balik dari surau dan sedang membuka pintu. Rakan-rakan Nizam kelihatan terperanjat melihat Nizam yang kelihatan seperti meracau seorang diri. Mereka cepat mendekati Nizam, tetapi Nizam kelihatan seperti kerasukan dan bercakap seorang diri. Dengan cepat, rakannya Alif
berlari ke rumah Warden yang berdekatan dengan bilik asrama mereka. Rakan-rakan Nizam menahan tangan Nizam yang sedang meracau dan Warden meminta Alif mengisi air ke dalam botol mineral water dan mulut Warden seperti tukumat kamit membaca surah dan meniup ke arah air mineral tersebut. Kemudian air tersebut direncis ke tubuh Nizam dan tatkala itu Nizam seperti berhenti meracau. Warden asrama menyapu air ke wajah Nizam dan dalam beberapa saat sahaja Nizam seperti membuka mata dan tersedar. Selepas itu Nizam seperti kembali normal. Rakan-rakan Nizam bertanya apa yang terjadi sehingga Nizam meracau seperti tadi. Akhirnya Nizam pun menceritakan bahawa dia seperti telah diganggu oleh satu lembaga dan terus tidak sedar diri. Tetapi Nizam tidak pula menyedari bahawa dia telah dirasuk atau histeria kerana selepas melihat lembaga tersebut, Nizam hanya melihat keadaan yang gelap gelita. Mendengar penjelasan tersebut, Warden menasihatkan supaya Nizam perlu membaca doa, mengambil wuduk dan membasuh kaki sebelum dan kalau boleh jangan bersendirian di bilik asrama serta menjaga kebersihan bilik. Nizam hanya menganggukkan kepala. Pada malam itu, Nizam dan rakan-rakannya menghampa, tikar dan tidur beramai-ramai di atas lantai. Dan sejak dari hari itu, Nizam mulai kerap bersama rakan-rakannya solat berjemaah di surau dan mereka bersama-sama membersihkan bilik asrama mereka. Kini, walaupun sudah berbelas tahun berlalu, Igawan mengenai wajah lembaga yang pernah memerhatikan Nizam ketika bersendirian di asrama masih terpahat di ingatan Nizam.